Pergantungan yang paling kuat, yang paling kukuh, yang paling kental, tak ada tandingan, ialah pergantungan satu insan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam agama kita ini ada bab dipanggil bab tawakal. Bab tawakal. Arab kata tawakkal ala Allah. Tawakkalu ala Allah. Tawakkalu ala Allah. Bertawakallah kamu kepada Allah. Bergantunglah kamu kepada Allah. Bergantunglah kamu kepada Allah. Jadi buah mulut hari-hari sebut. Tetapi walaupun kadang-kadang selalu sebut, untuk menghayati apakah itu pergantungan kepada Allah, menyebabkan kadang-kadang manusia susah nak buat. Mulut senang cakap, tawakkalu ala Allah. Bertawakal kamu kepada Allah. Kenapa susah? Kerana tawakal ini, bergantung kepada Allah ini, dia sesuatu benda yang wujud dalam jiwa satu orang manusia. Dia wujud dalam jiwa kita. Makna katanya, bila dia ni satu orang yang bertawakal, dia dapat merasai bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia ni yakin akan jika sekiranya apa-apa berlaku pada dia, atau apa sebab sekalipun berlaku apa-apa pada dia, maka manusia ni kata dia ada Allah. Dia ada Allah. Sebab tu tabi'in ulama-ulama salaf dulu, bila pemimpin-pemimpin datang, kau tak ada nak minta apa-apa dengan aku. Kata pemimpin datang, dia kata aku tak nak minta apa-apa. Kenapa? Sebab kalau aku nak minta, aku minta dengan yang lebih besar. Kau bukan yang paling besar, aku minta dengan yang paling besar. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk kita ni bergantung kepada Allah, untuk kita ni tawakal kepada Allah, Allah ni ajar kepada kita beberapa perkara. Banyak perkara yang Allah ajar kepada kita supaya kita ini beramal dengan tawakal. Antaranya ialah kalau kita tengok, kalau kita puasa. Kalau satu orang puasa, tuan-tuan, dalam proses puasa ni ada satu masa kita panggil sahur. Kan sahur. Sahur ni perkara yang sangat digalakkan untuk orang yang berpuasa. Semakin dekat nak masuk subuh, semakin baik kita bersahur. Sahur ni bila satu masa ataupun satu waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ini menurunkan keberkatan. Allah menurunkan barakah waktu sahur itu. Tak kiralah sama ada di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang bukan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita puasa, memang kita tahu sahur. Tapi kadang-kadang orang lupa, bulan lain pun ada sahur. Tapi oleh kerana kita ni puasa, tak berapa suka sangat, kan? Kita ni suka puasa tak, tuan-tuan? Ya Ustaz, saya puasa 30 hari sebulan. Memang itu sebab wajib. Cuba tak wajib, ada puasa? Tak ada. Kan? Tuan-tuan, mungkinlah saya pun antara orang yang miss semua nak puasa sunat ni. Kadang puasa dah sampai pukul 10 dah puasa. Tengok di kantin sekolah ada pula patin pula masak tempoyak awak. Kan? Ada pula makan pelik-pelik ni, tak jadi tak puasa pula kan. Tapi nak katanya dalam waktu sahur ni ada barakah Allah turunkan kepada orang yang beramal pada waktu sahur. Sebab tu di antara ciri-ciri orang yang soleh, Allah sebut di dalam Al-Quran yang orang-orang soleh ini wabil asharihim hum yastaghfarun. Orang-orang soleh ini pada waktu sahur mereka ini istighfar. Mereka ini minta ampun dengan Allah. Maka kita faham bahawa Allah ni suruh kita pada waktu sahur bukan setakat makan saja. Allah suruh juga kita beristighfar. Suruh kita ni minta ampun. Tuan-tuan, manusia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah kata, ya ibadi innakum yukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kamu ni buat salah siang dan malam. Bersentiasa buat salah. Ana aghfiruz dzunuba jami'a. Aku ampunkan dosa semuanya. Fastaghfirli, minta ampun dengan Allah. Aghfir lakum. Aku ampunkan kamu. Di antara waktu yang Allah kurniakan barakah kemuliaan ialah pada waktu sahur. Orang-orang salih wabil asharihim hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka itu, mereka bukan setakat makan saja, mereka juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selepas kita bersahur, apakah lagi perkara yang Allah suruh kita buat supaya nak wujudkan hubungan kita dengan Allah? Iaitu Allah suruh kita bersolat. Solat fardu dah tentulah. Tapi tuan-tuan, selepas kita solat fardu 5 kali sehari ni, apakah solat yang utama, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi kata, afdalus solah ba'dal faridah. Seafdal solat selepas solat fardu ialah solatul lail. Solat pada waktu malam. Solat malam. Qiyamul lail. Tuan-tuan, dua benda ini Allah bagi tahu kepada kita nak wujudkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kenapa kita ni kena kuatkan hubungan kita dengan Allah? Kenapa kita ni sentiasa nak kena jaga connection kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab tuan-tuan, hidup kita di dunia ni yang kadang-kadang Allah bagi lama kepada kita. Orang lain umur 20 Allah ambil nyawa dia, kita ni 30 Allah bagi lagi nyawa, bagi lagi sihat. 40 pun okey lagi nampak. 50 seorang lagi boleh ni kalau kahwin ni. Ada 2 orang ni, nak tambah seorang lagi. Okey ke, steady lagi. Cuba lari jogging boleh lagi. Oh, aku sihat lagi. Dapatan pun ada, tak ada masalah. Dan Allah bagi kita kehidupan. Kadang-kadang lepas pencen pun Allah bagi sihat lagi. Boleh kerja lagi. Boleh kerja lagi. Badminton tak boleh main dah kan. Raket tu patut jual lah tu. Apa simpan lagi raket tu? Kita minta tak bagi. Tapi nak kata tuan-tuan, Allah bagi kita ni, Allahu Akbar, macam-macam nikmat. Allah bagi nyawa kita panjang. Dan di sepanjang kehidupan kita ini, kita tahu kita tidak pernah lari daripada menghadapi kerana manusia lain. Kita takkan pernah lari daripada menghadapi masalah. Kita tidak akan pernah dapat lari daripada menghadapi mihnah, ujian dalam kehidupan. Kalaupun kita ni Allah bagi sihat, Allah tak bagi masalah pada kita ni, kan? Perut borai pun tak. Steady, umur 50 dah, badan masih lagi muscle ketul-ketul lagi. Tapi mungkin juga Allah bagi kita ni masalah pada anak kita mungkin. Mungkin Allah bagi kita ujian pada masyarakat kita. Mungkin Allah uji kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin Allah uji kita dengan apa yang orang duk kata kepada kita. Mungkin Allah uji kita dengan apa yang orang anggap kepada kita. Mungkin Allah uji kita dengan masalah duit ringgit kita yang tak pernah cukup-cukup. Daripada start kita muda sampai tu, tak rajin cukup duit kita. Gaji 26, 29 ambil. Lepas tu kena adjust kot lain pula. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini semua masalah-masalah. Kadang-kadang Allah bagi kita sihat, semua okey. Rumah pula nak buat pening kepala, serabut semua. Macam-macam Allah beri masalah kepada kita. Tuan-tuan, masalah dalam hidup ni bukan kita saja Allah uji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, nabi akhir, tak ada nabi lepas. Kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dia kata ya Rabb, ya Allah, Allah tunai permintaan dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ni pun menghadapi berbagai-bagai ujian di dalam kehidupan. Hidup dia pun penuh dengan dilema. Bukan buah dilema, dilema. Dilema. Tanya Cikgu Risham dilema atau apa, nak huraikan betul itu ya. Maksudnya kehidupan seorang manusia, Nabi Muhammad ni basyariyatul rasul, rasul yang bersifat manusia. Tak dapat lari dia daripada masalah seperti mana bermasalahnya kita dengan kehidupan kita hari-hari. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ni, dia menghadapi dilema yang besar. Kenapa? Sebab dia membawa perkara yang besar di dalam kehidupan. Dia bawa agama kepada orang yang tak nak agama. Ini bukan satu perkara yang mudah. Kita ni kadang-kadang kita bawa agama kepada orang yang dah tahu agama, cuma dia culah-culah kan. Tapi Nabi, dia bawa agama kepada orang yang tak tahu dan juga tak mahu agama itu. Jadi bila dia bawa tu, dia menghadapi dilema yang sangat besar dalam dakwah dia. Dakwah yang Nabi bawa ni di peringkat awal, di peringkat Nabi ni nak baru biasakan diri. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia bawa agama ni, dia ni orang mulia di Mekah. Orang beri gelaran kepada dia Al-Amin, orang yang boleh dipercayai.
Tuan-tuan, kita ni ramai-ramai ni, ada tak satu orang yang kita boleh percaya? Orang kata 100% kita percaya boleh? Ada? Tak ada rasa. Kau kata ustaz nampak macam bagus ustaz ni, dengan kopiah, dengan jubah hitam, dia boleh percaya? Jangan. Banyak cacat celah tuan-tuan. Tapi oleh kerana Allah tutup aib tuan-tuan, tak nampak dia orang lah. Tapi Nabi Muhammad SAW ni dulu, dia ni orang muliakan dia. Orang muliakan dia, terkenal. Tapi start dia bawa agama dalam kehidupan dia, bermula daripada masa tu, orang mula caci dia. Orang mula kata dia tukang sihir, orang kata dia pembohong, orang kata dia ni cari gila pangkat dan sebagainya. Apa yang orang tak kata kepada Nabi Muhammad? Sebab tahu orang nak bunuh dia. Tapi oleh kerana adanya bapa bersaudara dia Abu Talib tu, orang kafir Quraisy tak boleh nak attack habis-habisan. Sebab Abu Talib ni, dia ni kafir ainat. Dia ni orang kafir tapi dia ainat. Dia ni lindung Nabi, tapi tak masuk Islam juga. Tak masuk Islam. Syiah kata Abu Talib Islam, tapi di sisi ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib tak Islam. Sebab apa? Sebab ada riwayat Nabi pangku kepala Abu Talib ketika mana Abu Talib nak mati. Nabi kata, qul ya ammi la ilaha illallah. Katalah wahai bapa saudaraku, la ilaha illallah. Abu Talib kata apa? Hatta la yaqulan nas anna Aba Talibin ghayyara dina. Jangan sampai orang kata Abu Talib ni menukar agamanya. Dia tak tukar agama dia. Sebab apa? Sebab dia sayang kaum dia. Dia tak nak bila dia tukar agama, kaum dia sisihkan dia letak. Ini Abu Talib. Nabi bawa dakwah mendapat tekanan yang sangat besar. Macam-macam orang kata kepada Nabi. Macam kita lah kan. Kalau orang kata kepada kita, tuan-tuan, kita pergi makan kedai cu, ada orang kata, ustaz nak buat apa ni? Kenapa? Satu muazzam kata ustaz. Kita rasa macam tak pun cikgu dah buat apa di sekolah. Kenapa pula? Satu muazzam kata cikgu dah buat hal di sekolah ni. Sudah. Kita dah buat benda apa? Kita fikir tak? Padahal kata tu dia dan kawan dia diorang kan. Orang lain tak tahu pun. Tapi kita ni dengar macam tu, kita rasa sempit dan dia kata, pergi pasar kita rasa semua orang tengok kita. Ni dah buat hal. Padahal cerita diorang, dia sakit hati kita diorang, hal lain tak ada. Tapi oleh kerana dia kata tu, kerana mulut dia tu, menyebabkan kita rasa Allah, kita jadi takut dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Tuan-tuan, Nabi macam tu juga. Bila dia dakwah, orang kata dia macam-macam. Kita nak apakan Muhammad ni, meeting sana, meeting sini, Muhammad nampak lebih-lebih sangat dah ni. Makin kita biar, makin pula dia macam-macam. Allah. Nabi pun macam kita juga. Dia menghadapi pressure, tertekan Nabi kerana bawa agama ini. Tuan-tuan, kita tengok manusia ni, bila satu-satu manusia ni dia terkena tekanan, dia tertekan, dia ada masalah, di antara cara manusia nak mengelakkan diri dia ataupun nak menyelesaikan, mungkin buat sementara waktu, manusia ni dia akan tidur, ataupun manusia ni dia akan selimut badan dia. Ini juga diakui oleh ahli-ahli psikologi. Manusia ni bila dia tension, dia akan tidur. Sebab apa? Dengan tidur tu boleh mengabaikan sekejap apa kan, bising kan, tidur senyap. Kita manusia macam tu. Nabi pun sama juga. Bila tertekan, di balik rumah dia selimut.